Okey, so hari ni kita nak sambung lagi 8.3. Ini ialah part yang terakhir untuk bab 8, iaitu sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. L tertinggal Okey. So, apa yang kita nak belajar ada sebenarnya banyaklah tapi boleh kot sebab okey, so kita lihat. Okey, sekejap pen. Okey. So yang pertama mengenal dan menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang. Okey, garis selari dan garis rentas lintang. Apa beza dua ni Okey, yang kedua, di akhir pembelajaran nanti diharapkan kamu semua akan dapat mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Hari ni cikgu nak kenalkan 3 lagi sudut. Sebelum ni pun kamu dah belajar, sebelum ni kamu dah belajar tentang sudut bersebelahan dengan sudut bertentangan bucu. So hari ni cikgu nak tambah lagi, tambah lagi 3, iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Ketiga-tiga sudut ni ada kaitan dengan garis selari dan garis rentas selintang. Yang ketiga, kita akan menentukan sama ada dua garis lurus itu adalah selari ataupun tidak berdasarkan sifat-sifat sudut. Jadi 3 tadilah, ada tak garis tersebut memiliki sudut sepadan, selang-seli atau pedalaman. Okey, yang keempat, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila sudut lain diberi. Okey, yang kelima, mengenal dan mewakilkan sudut dongak. Okey, so yang rentas-rentas lintang tadi dekat atas ni. Okey, part yang kedua, cikgu nak kenalkan kamu dengan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar dan menyelesaikan masalah. Okey. So dalam buku teks kamu tu, sekejap lagi kita tengok ni sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. 3 sudut ini kita akan belajar. Okey, kita tambah pengetahuan kamu yang sebelum ini. Okey, jadi yang pertama, garis selari dan garis rentas lintang. Apakah dua garis ini? Dan apakah sudut yang berkaitan dengan dua garis ini? Okey, jadi ini cikgu ambil dalam buku teks kamu. Muka surat berapa tak ingat tadi Cikgu baru crop. Okey, jadi apa itu garis selari dan garis rentas lintang? Okey, garis selari dia ditandakan dengan anak panah macam ni. Okay, can you see? Okay, dia ada anak panah. Macam ni. Sama ada satu. Kadang-kadang kalau ada dua garis selarinya, dia letak dua. Macam tu Okey, kemudian kalau ada garis yang bersilang dengan garis selari ini, contohnya macam ni, A dengan B ni. Okay, dia memotong dua garis selari ini, kita namakan dia sebagai garis rentas lintang. Okey, cikgu ulang. Garis rentas lintang ialah garis yang memotong dua atau lebih garis selari. Okey. Kadang-kadang dua, kadang-kadang lebih Okey, itu maksud garis rentas lintang. Okey, dan juga garis lari. Garis lari kamu senang nak identify sebab apa dia ada buat tanda macam ni. Dia ada tanda anak panah ni, so kamu memang tahu dia adalah garis selari. Okey, seterusnya kita nak lihat. Okey, latih diri 8.3. Okey, kalau kamu ada soalan boleh tanya tau. Cikgu bercakap lah tapi kalau kamu ada soalan boleh raise hand ke dan sebagainya. Okey, so salin objek yang ditunjukkan, lukis tanda garis selari pada salinan objek tersebut. Okey, jadi kat sini dia nak kamu lukis garis selari. Okey, jadi kita lihat yang pertama ini Okey, sekejap cikgu lukis. Tak begitu tegak. Sekejap cikgu guna yang ni lah. Guna
this one. Okay, pendek sikit. Okay ni. Ini. Oh ni hitam pula. Dengan ini. Okay. Jadi. Ini ialah garis selari. Okay. Sebenarnya ada lagi sebenarnya. Kalau kamu perasan. This one. Ni pun boleh dikatakan sebagai garis selari. Ni. Dua ni pun sebenarnya dia ada banyak lah garis selari tu. Garis selari tu ialah dua. Oh sekejap. Lupa nak tukar. Ini pun ialah garis selari juga. Okey. Bila dia punya jarak dia sama, dia ialah garis selari lah. Okey. Okey, so sekarang ada blackboard ni kan. Jadi okey, garis yang boleh dibuat ini. Okey, dua ini ialah garis selari. Okey. Sebab apa? Dia sama jarak dia. Kamu lihat ni, jarak ni dengan jarak ni, jarak dia sama. Okey, jaraknya sama. So, kita boleh katakan dia ialah garis selari. Okey, ada tu saja ke? Okey, sebenarnya ada lagi. Okey, ini. Ini pun sebenarnya kita boleh katakan sebagai garis selari. Yes. Okey, ini pun garis selari sebenarnya. Okey, sebab dia garis selari yang kedua, cikgu buat dua anak panah. Ini juga ialah garis selari. Bila dia sama jarak dia, okey, kita namakan dia garis selari. Boleh? Okey, boleh Okey. Yang ketiga, kita ada cupboard ni cupboard ni. Okey, jadi kita nampak apa garis yang ada kat sini? Ni satu ada. Okey, ni pun ada. Ya, tak sama pula. Ini tengah ni pun iya juga. Ini pun garis juga kan? Okey, jadi bila sama jarak dia ni, ni semua ialah garis selari. Sama. Sama jaraknya. So, ni ialah garis selari. Selain daripada tu ada lagi tak? Ada. Selain daripada tu ada lagi tak cikgu? Kamu tanya kan? Yes, ada lagi. Atas ni pun sama juga ni. Ni. Yes. Ini. Okay, as long as dia sama jaraknya, okay, ni pun boleh dikatakan garis selari. Okay, senang je. Garis selari tu kalau kamu nampak jaraknya sama. Okay, jaraknya sama nanti sudutnya pun sama. Okay, so garis selari ada apa nak tanya tak? Garis selari. Ni senang lagi ni, garis selari. Boleh ya? Okay. Boleh cikgu. Okay, good. Okay, so kita pergi yang seterusnya, soalan lagi. Okay, salin setiap rajah yang berikut dan label garis yang merupakan garis rentas lintang. Kalau tadi kita buat latihan untuk garis selari. Tadi garis selari. Okay, sekarang kita nak buat latihan untuk garis rentas lintang pula. Okay, dia suruh kita labelkan garisan rentas lintang sebagai AB. Kemudian lukis satu garis rentas lintang yang lain dan label garis itu sebagai PQ. Okey, tadi cikgu cakap garis rentas lintang itu apa? Garis yang memotong garis selari. Okey, garis yang tak cantik pula tulisan cikgu ni. Memotong garis selari. Okey. So macam ni kamu nampak ni kan? Ni 1, 2, 3. Memotong 2 atau lebih 2 atau lebih. Allah. Sekejap. Lebih. Dia dah tak boleh tulis pula. Okey. 2 atau lebih garis selari. Okey. So kat sini kamu nampak garis selarinya ada berapa? Ada 3. Ini garis selari ni. 1, 2, 3. Garis mana yang memotong garis selari tu? Okey, iaitu garis yang ni. Okey, so garis ni kan, garis ni yang memotong
memotong garis selari ini, dia suruh kita labelkan sebagai AB. Kita pun buat AB. Kemudian dia kata, kemudian lukis satu garis rentas lintang yang lain. Dia suruh kita tambah lagi satu. Okey? Tak apalah. Kita tambahlah. Okey, so kita tambah. Kita keluarin pula. Tambah. Boleh tambah kat sini. Okey. So dia suruh kita labelkan sebagai PQ. Kamu pun letaklah sini P. Letaklah sini Q. Selesai untuk soalan pertama. Ingat, garis yang memotong 2 atau lebih. Macam ni ada 3 kan? 1, 2, 3. 2 atau lebih garis selari, kita namakan dia garis rentas lintang. Okey. So yang seterusnya, soalan B. Kita ada 1 garis lari, 2 garis lari. Dia tanya yang mana satu garis rentas lintang? Garis yang pertama ke garis yang kedua? Okey, kita tengok garis yang kedua ini dia tak sampai. Nampak tak? Dia tak sampai, dia hanya memotong satu je garis lari. Satu lagi dia tak potong. Jadi garis ini bukan garis rentas lintang. Tetapi kita tengok yang ni. Nampak tak? Yang ini dia memotong 1 dan 2 garis rentas lintang ni. 1, 2 kan? Okey, jadi inilah dia garis rentas lintangnya. Okey, so kita labelkan dia sebagai A dan B. Okey, A dan B. Okey, kemudian dia kata lukis lagi satu garis rentas lintang. Okey, kita pun ambil lah ni. Boleh kita pun garis kat sini. Kat sini pun boleh. Kat sini pun boleh. Tapi yang penting kena melalui kedua-dua garis selari ini. Okey, kamu pun label lah sebagai P dan Q. Okey. Cikgu ingatkan lagi, garis rentas lintang ialah garis yang memotong 2 atau lebih garis selari. Okey, kita lihat pula contoh soalan yang ketiga. Kita ada 1, 2, 3 garis selari. Okey, kita lihat ni yang pertama ni. Okey, cikgu warnakanlah. Okey, kita lihat yang pertama ni. Yang ni. Okey, yang kedua. Yang ni. Okay, kamu rasa yang mana satu yang garis rentas lintang? Yang nombor 1 ke yang nombor 2? Yang mana satu garis rentas lintang? Okey, ini soalan kepada semua. Okey, dalam soalan C ni kita ada garis selari. Kemudian kita ada satu garis yang pertama dan garis yang kedua. Soalan cikgu, antara garis pertama dan garis kedua, yang mana satu garis rentas lintang? Kedua. Okey, Kaisho. Ya. Kishori kata 2. Okey, ada orang lain nak cuba? Ada orang lain nak cuba? Okey, Dua, so cikgu. apa ni? Joseph. Kamu pun kata 2 ya. Okey, jadi kita lihat yang okey, kita lihat yang kedua Okey, kita nampak dia memotong satu garis selari. Yang kedua ni sampai tak? Yang kedua ni sampai tak kepada garis ni? Tak. Tak sampai. Yang ketiga ni sampai tak dekat garis ni? Tak sampai juga. Jadi kalau tak sampai, 2 ini kita tak boleh katakan dia, kan dia mesti 2 atau lebih. Okey, cikgu tulis balik garis rentas lintang. Boleh kita panggil dia garis rentas lintang kalau garis itu memotong 2 atau lebih garis selari. Okey, jadi yang ni garis nombor 2 ni dia cuma potong satu je. Jadi nombor 2 ni bukan garis rentas lintang. Okey, tak apa, cubaan yang baik tapi jawapan dia ialah yang pertama ni. Ialah garis rentas lintang sebab dia memotong sebab dia potong 1, 2, 3. Dia memotong 3 garis lari.
Okey, so memotong 2 atau lebih kan? 3. Jadi yang inilah garis rentas lintang. Okey? Okey, cikgu. Faham kan? Okey, jadi kita pun buat dia sini A, sini B. Okey. Kemudian dia suruh lukis lagi satu. Okey, ambil lah. Kita pun ambil ni. Kat sinilah sinilah. Boleh. Okey. So dia suruh kita label sebagai P dan Q. Okey, ingat garis rentas lintang mesti memotong 2 atau lebih garis lari. Kalau satu je macam ni, tak sampai ni tak boleh. Okey? So yang kedua ni bukan garis rentas lintang. Okey, boleh cikgu terus lagi. Sekarang kamu dah tahu garis lari dan garis rentas lintang. Okey, jadi seterusnya, okey, apabila cikgu sambung apabila satu garis rentas lintang bersilang dengan 2 atau lebih garis lari, tengok tengok. Dia mesti 2 atau lebih. Tak boleh satu tau, dia mesti 2 atau lebih yang dipotong. Dia akan membentuk 3 jenis sudut. Okey, yang pertama nama dia ialah sudut sepadan. Okay, ni. Nama dia sudut sepadan. Yang kedua, dia boleh membentuk sudut selang-seli. Yang ketiga, dia boleh membentuk sudut pedalaman. Okey. So, ketiga-tiga ni berbeza tengok dekat mana garis tadi ataupun sudut tadi berada. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, sudut sepadan. Okey. Sudut sepadan itu, okey, cikgu warnakan sikit. Kasih kamu nampak. Okey, tengok Sudut sepadan ni bentuk dia macam huruf F. Okey. Tengok ni cikgu warnakan dia satu. Okey, nampak tak? Dia macam huruf F. Sudut sepadan macam huruf F. Okey. Jadi, bila kamu tengok ada 2 garis lari ni, kemudian ada satu garis rentas lintang yang memotong, jadi sudut di sini dan di sini adalah nilainya sama. Okey, nilainya sama. Bentuk dia F. Ini mesti berada di dalam F ni, nampak? Ini pun kat dalam. 2 sudut ini sama. Okey, contohlah sudut A ialah 50 darjah. Sudut B juga ialah 50 darjah. Kerana apa? Kerana nilai sudutnya sama. Okey, ni. Sudut A sama dengan sudut B. Okey. Jadi dalam soalan dia tak akan bagi kamu satu bentuk je macam ni. Okey, kadang-kadang huruf F dia ni boleh terbalik, terlongkop ke atas ke bawah. Okey. Contohnya, sekejap. Okey, ni. Okey, jadi F ni yang kamu nampak sekarang ni, F ni terbalik kan? Dia boleh jadi dalam soalan F-nya macam ni. Okey, ataupun dia boleh jadi F dia macam ni. Okey, ataupun dia juga boleh jadi F dia macam ni. Okey, ataupun F dia ni boleh jadi macam ni. Mana? Dah tak keluar pula. Okey, ni. Macam-macam bentuk F yang boleh dihasilkan. Okey, walau macam mana pun bentuk dia. Okey, tengok Ini F kan? Sama macam kat atas. Okey, kadang-kadang dia terbalik macam ni pula. Kadang-kadang dia macam ni pula. Kadang-kadang, ni sama dua ni Okey. Okey, dia ada macam-macam. Sekejap Sekejap Cikgu nak terbalikkan ni. Okey, kadang-kadang dia boleh terbalik. Terbalik macam ni. Ke atas. Ataupun dia boleh ke bawah.
Walau macam mana pun bentuknya, okay, dia masih lagi F. So, kalau dia bentuk F, ni cikgu bagi tahu awal-awal ni. Dalam soalan dia tak akan bentuk satu ni je. Kadang-kadang F dia terbalik, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Tapi ini semua ialah sudut sepadan. Kalau kamu nampak je dia bentuk F, dia ialah sudut sepadan. Apa sifat sudut sepadan? Ialah yang dalam ni, sudut A dan juga B adalah sama. A dan B adalah sama. Okey, ni pun A dan B adalah sama. Okey, ni A dan B adalah sama. Okey? Boleh dalam soalan dia tak akan bagi kamu senang-senang lah. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ni bentuk apa macam tu. Okey? Okey, sekarang kita nak pergi. Sekarang yang kedua pula. Okey, yang kedua. Kita namakan dia sebagai sudut selang-seli. Sudut selang-seli pun sama juga sifat dia. Okey, dia dua sudut ini nilainya sama tapi bentuknya lain. Okey, tengok bentuk dia ialah bentuk Z. Z. Okey, dia bentuk Z. Okey, yang dekat dalam ni dengan dekat sini sama. Contoh dekat sini 30 darjah. C 30 darjah, B pun 30 darjah. Okey, dia bentuk Z. Okey. Sama juga macam sebelum ni cikgu cakap dia boleh macam-macam bentuk dia. Okey, dia boleh pusing macam ni. Dia boleh pusing macam ni. Okey, dia boleh pusing macam tu. Dia boleh pusing. Okey, macam-macam dia boleh pusing Okey, tapi as long as kamu lihat dia ialah bentuk dia Z. Sekejap Okey. Ni kan, ni Z kan. Okey. Boleh juga dia mirroring. Dia terbalik Z dia macam ni. Okey. Kadang-kadang. Okey, sekejap. Kadang-kadang dia boleh jadi terbalik pula. Alamak. Sekejap sekejap Ini ni. Dia boleh terbalik macam ni. Ataupun dia boleh terbalik macam ni pula. Macam-macam bentuk dia Okey, so tengok ni. Kadang-kadang dia Z. Sekarang dah jadi macam N pula. Okey. Kadang macam ni. Okey. Mana yang terbalik lagi satu ni? Okey, sekejap Cuba terbalikkan dia. Sama Okey. Ni tadi kat dalam. Ni dekat luar pula. Okey, ni pun boleh. Okey. Ni kat dalam. Ni kat luar kan. Okey, jadi dia boleh jadi macam-macam. Asalkan kamu nampak dia macam Z, tak kira lah dia terbalik ke atas ke, dia ke bawah ke. Okey, kalau dia macam Z tu, dia mesti ada sudut selang-seli. Okey, jadi sudut selang-seli tu, sudut selang-seli tu dia nilainya sama. Tengok kat sini. Ini B dengan C sama. Okey, B dengan C sama. Okey, tak kira lah dia ke atas ke bawah ke tergolek ke, dia nilai sudut ini sama. Okey. Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, good. Okey, kita nak pergi yang ketiga. Sudut pedalaman. Okey, nama pun sudut pedalaman. Jadi bila ada dua garis lari, lepas tu ada garis rentas lintang ni, yang bahagian dalam ini dia sama. Okey. So, dia boleh cikgu biasanya rujuk dia sebagai huruf C. Okey. Sebab apa? Sekejap Okey, dia memang macam ni je tapi dia boleh macam-macam lagi. Okey. Mana tadi?
Okey, ini kadang C sebelah sana. Kadang C sebelah sini. Masih lagi C kan? Okey, kadang-kadang dia macam tu. Okey? Jadi kamu kena identify dia betul-betul. Okey, jap cikgu tunjukkan sekarang ni C dia menghadap ke kiri. Kadang-kadang C dia menghadap ke kanan. Okey, kadang-kadang ke atas. Okey. Jap. Tak nak. Okey, kadang-kadang pula dia boleh ke bawah. Jadi tapi ini semua ialah sudut pedalaman. So, kamu kena tengok betul-betul dia boleh ada huruf F ke, Z ke ataupun C ni. Okey, apa sifatnya? Okey, sifatnya ialah hasil tambah sudut pedalaman ialah 180. Ini B tambah C. Sudut B tambah sudut C ialah 180 darjah. So maksudnya kalau kamu ada B, okay, kamu tak tahu C, contoh kat sini, contohlah ni C, ni B. Contohlah B ini ialah 110. So sini berapa? Jadi C tambah 110 sama dengan 180. So kita tahulah C itu ialah 70 darjah. Sebab hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey? Ini penting penting ketiga-tiga sudut ini kalau kamu nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan garis selari dan juga garis rentas lintang. Okey, cikgu terus lagi sekarang tadi dah ajar, sekarang nak buat soalan pula. Okey, salin setiap raja di bawah berikut. Terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel sebagai AB ialah sudut sepadan, selang-seli atau sudut pedalaman. Kemudian tandakan C dan D. Okey, jadi soalan ni kamu kena identify lah. Tengok hubungan antara A dengan B tu macam mana? Boleh membentuk huruf apa? Okay? So, kita lihat yang pertama ni. Okay, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okay, cikgu tolong sikit. Cikgu bantu sikit. Bentuk dia macam ni. Jadi sudut yang mana? Perlu ke cikgu lukis lagi sekali? Sekejap untuk memudahkan kamu tak apalah. Cikgu lukislah kat sini Kalau dia F macam ni. Dalam tu sama. Kita namakan dia sudut sepadan. Ni sudut sepadan. Tak cukup pula. Okey. Kalau hurufnya huruf Z. Okey, Z. Okey, ni nama dia sudut apa? Sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Okey. So, AB. Okey, jadi dua sudut ini dia punya sifat dia ialah sudut A sama dengan sudut B. Okey. Kemudian sudut yang ketiga ialah sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman cikgu kata bentuk dia macam huruf C. Yang dalam sudut pedalaman maksudnya yang dalam. A, B. Okey, kalau sudut pedalaman, sudut A tambah sudut B ialah 180 darjah. Okey, so ini sekarang ni bentuk macam C terbalik. Jadi sudut apakah ini? Sudut sepadankah? Sudut selang-selikah? Sudut pedalaman? Siapa nak cuba? Who wants to try? Sudut apa nama ni? Macam huruf C. Sudut sepadan ke, sudut selang-seli ke, sudut pedalaman? Sudut pedalaman. Pandai, sudut pedalaman. Betul sekali. Okey, so ini ialah sudut pedalaman. Okey, belum habis lagi.
Okey. Kemudian tandakan dengan C dan D pasangan sudut lain yang sama jenis. Okey, jadi kita boleh terbalikkan. Kita terbalikkan saja ni. Macam ni pula. Dia C juga. Okey. Jadi kita bolehlah namakan kat sini. Ini C, sini D. Okey. C dan D juga ialah sudut pedalaman. Kita mirroringkan dia. Okey, kita mirroring bahasa Melayu apa macam kita letak cermin, okey, yang lagi satu tu bentuk yang lagi satu yang dalam cermin tu macam ni lah. Okey? Faham ke Kesho? Faham cikgu. Boleh mula sekali cikgu. Saya tak faham ini. Oh yang ini? Okey. Hmm. Okey, tadi cikgu kata ini bentuk dia macam C. Okey, jadi bila C sudut pedalaman. Okey, kemudian dia kata tandakan dengan C dan D pasangan sudut lain yang sama jenis. Maksudnya kamu terbalikkan image tadi ni. Kalau tadi dia pusing ke kiri, sekarang kamu pusing ke kanan. Okey. Okay. Jadi tempat yang sama dekat A tu kat sebelah ni kita buat C. B tu sebelahnya kita buat D. Okey, jadi ini juga boleh membentuk sudut pedalaman. Okey? Cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Okey, seterusnya soalan B. B ni boleh jadi dia boleh jadi huruf apa? Okey, cikgu bantu sikit. Okey, so kita nampak ni ada 2 garis kan? Okey, dia boleh jadi okey, so huruf apa tu? Yang mana tu? Agak-agak sudut sepadan ke, sudut selang-seli ke, sudut pedalaman? Dia macam F. Sudut sepadan. Yes, sudut sepadan. Okey, tengok yang Sepadan. dalam. Yes, pandai. Okey, yang dalam ni kan. Oh, lupa pula nak tukar. Okey, yes. Dia ialah sudut sepadan. Sebab macam F tadi ni cikgu kata F sudut sepadan. Jadi nilai sudut ni sama. Okey, betul Kemudian dia kata tandakan lagi. Okey, jadi macam juga tadi. Okey, kamu boleh just terbalikkan dia ni. Ini macam ni pula. Dia sebenarnya ada banyak jawapan dia. Ini salah satu. Okey, so kalau macam ni pun boleh dapat, boleh tandakan C dan juga D tadi. Okey, so sini C, sini D. Kita terbalikkan saja. Okey? Okey, so yang last ni. Okey, jadi sudut sepadan dah, sudut pedalaman dah. Mesti kamu dah tahu dah ni sebenarnya ni. Ini apa jawapan dia ni? Sudut selang-seli. Yes, selang-seli. Betul sebab. Ya betul sebab dia bentuk Z macam ni. Nampak kan dia bentuk Z. Okey, so dia ialah sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni nilai dia sama ini dengan ni. Okey, so dekat mana lagi yang kita boleh selang-selikan dia? Cikgu kata tadi kita terbalikkan saja dia. Okey, kita buat macam ni pula. Okey, tadi sebelah sini, ni sebelah sini pula. Jadilah juga sudut selang-seli lagi satu. Okey, so kita boleh tanda dekat sini. Ini dalam ni kita boleh tanda C. Ini boleh tanda D. Okey, so kita terbalikkan dia macam ada satu cermin. Okey, so lupa cikgu nak tulis jawapan dekat sini. Okey, ini ialah sudut sepadan. Ni ialah sudut selang-seli. Okey? Okey, kita nak terus lagi. So cikgu harap kamu dah boleh bezakan sudut sepadan huruf F. Sudut selang-seli huruf Z. Sudut pedalaman tu nak kata C ke U ke bolehlah C Okey, so seterusnya. Okey, ini juga salah satu bentuk soalan. Dia boleh tanya kamu, adakah garis tersebut garis selari ataupun tidak? Jadi macam mana kita nak tahu dia garis selari ataupun tidak? Kita lihat, ada tak 3 jenis sudut ini dihasilkan tadi? Okey, maksud cikgu. Okey, bila kita nak tengok sudut ni kan, kita nak tengok ada tak dia buat huruf F,
huruf Z atau U. Okey. So kita lihat yang pertama ni. Okey. So sudut dia macam ni. Okey. Nanti kalau dalam soalan kamu boleh conteng kamu boleh conteng kertas kamu tu untuk lihat. Okey, jadi ini kalau huruf F ni dia membentuk sudut apa kalau huruf F? Sudut sepadan ini dia ada sudut sepadan. Okey, bentuknya dah ada, kita lihat dulu cirinya. Betul tak cirinya? Okey, katalah ini A, B. Kamu tahu sudut sepadan, sudut A sama dengan sudut B. Okey, sekarang kita lihat. Sudut A 48, sudut B pun 48. Jadi dia sama. Bila sama, kita boleh katakan garis PQ dan garis RS ini selari. So, jawapan dia yes. Okey, garis PQ dan RS selari. Okey. Okey, kita nak lihat pula B. Okey. Kita tengok dua sudut ni. Okey, kalau kita tengok tu macam ada huruf C kan? Okey, sebab dia macam ni. 1, 2, 3. Tapi adakah benar dia membentuk sudut pedalaman? Okey. So, kita tahu ciri sudut pedalaman ialah sudut A tambah sudut B mesti 180. Okey, katalah ni atas ni A, bawah ni B. Okey, so A 42 darjah. B 128 darjah. Okey, siapa ada kalkulator atau boleh congak? Tolong cikgu. 128 tambah 42 berapa nilainya? 128 tambah 42. Berapa nilai dia? Cikgu dah tahu jawapan. Cikgu saja nak suruh kamu yang kira. 128 tambah 42. Yes, 170. Pandai. Ada beberapa orang yang jawab. Okey, 170 tak sama dengan 180. Ya, betul. Betul 170 Okey, jadi tak sama. Nampak macam sudut pedalaman. Okey, tapi bila kamu tambahkan dia tak sama, maksudnya PQ dengan RS ini tidak selari. Okey, jadi jawapan dia tak. Garis PQ dan RS tidak selari. Sebab apa? Kalau dia boleh membentuk tiga sudut tadi, ni, dia ialah garis selari. Tapi kalau dia tidak membentuk, sekarang ni dia bukan sudut pedalaman lah kan? Sebab 42 tambah 128, 170. Tak sampai 180. Jadi dua garis ini tidak selari. Okey. Okey, bukan saja kamu tengok bentuk, okey, jadi kita tengok ciri dia pula. Kalau dia bentuk ada tapi ciri dia tak ada, iaitu ciri dia tidak membentuk 180 darjah, jadi dua garis ini dia tidak selari. Okey. Kalau kamu tengok pun nampak kan? Nampak yang dekat sini dia macam besar sikit kan? Sini dia dah macam kecil kan? Jadi kalau kita unjur nanti lama-lama dia akan bertemu. Jadi dia bukan garis selari. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Tak, cikgu. Okey, kalau Tak ada tak. cikgu. Okey, so kita terus lagi. Okey, soalan lagi. Okey, soalan yang seterusnya. Dalam rajah di sebelah PQ, RS, TU. Tiga-tiga ni ialah garis lari. Kamu nampak semua ada anak panah ni kan? Okey, garis lari. Cari nilai A, B, C. Okey, jadi kamu kalau dapat soalan, tengok soalan ni macam pening kan? Macam banyaknya nombor, banyaknya kotak kan? Jangan risau.
As long as kamu tahu, kamu boleh identify dia huruf F ke, huruf Z ke, huruf C ke, kamu boleh jawab. Jangan risau. Okey, jadi kita nak tengok dulu yang pertama, E ni. Okey, kita ada garis lari dan garis rentas lintang. Okey, apakah sudut yang boleh dibentuk? Okey, cuba tengok ni yang kaitan dengan E ni. Okey, cuba lihat. Kita ada ni. Kamu nampak tak dia macam tu? Macam huruf Z lah. Kalau macam huruf Z ni, apa nama? Nombor Apa? sama. Yes. Nombor dia sama dan dia merupakan sudut apa? Kalau huruf Z tu sudut selang-seli kan? Jadi tak payah kira. Yes, terus tahu. Jawapan dia 60 darjah. Sebab apa? Dia ialah sudut selang-seli ni. So terus tahu je. Okey, ni sudut selang-seli sifat dia. Sudut selang-seli. Kamu terus tahu A tu berapa. Okey, kemudian kita nak cari B pula. Okey, B. Apa kaitan yang kita boleh dapatkan kat sini? Okey, siapa nampak ada huruf apa kat sini? Kita boleh nampak kaitan dia sudut apa? Sudut pedalaman ke, sudut selang-seli ke, sudut sepadan ke? Siapa nampak? Cikgu F. Pandai. Kita nampak macam ni. Kan? Huruf F. Jadi kalau huruf F, okey, dia punya nilai pun sama. Nilai ini dengan nilai ini sama. So tak payah kira juga. Dia ialah sudut sepadan. Jadi kamu pun tahu nilai B ialah 118 darjah. Tadi kamu nampak macam susahnya kan? Tapi sebenarnya kalau kamu tahu ni tak payah kira pun. Terus nampak jawapannya. Okey, jadi B tadi ialah 118 darjah. Okey, sekarang C pula. Okey, apa huruf yang kita boleh bentukkan di sini? Okey, macam ni. Kan macam huruf C. Okey, so kalau macam huruf C dia ialah sudut sudut apa nama dia? Pedalaman. Sudut pedalaman. Apa ciri sudut pedalaman? Sudut pedalaman ciri dia A tambah B ialah 180. Kan? Oh tak boleh lagu. Okey. Yeah. So kalau dekat sini, kes yang dekat sini B tambah C lah. B tambah C ialah 180. Okey. Kan keliru pula kamu. Okey. Sekejap. Cikgu padam ni. Okey. Sebab dia okay, so B tu kita dah tahu 118. Okay, so kita tolakkan je lah. C ialah 180 tolak 118. So C tu berapa nilai dia? 180 tolak 118. 78. Tak. Okey. 0 tolak 8, 2 kan? 7 tolak 1. Ada yang dapat? 62. Pandai, 62 darjah. Okey? Senang je Jadi kamu kalau dapat soalan, selagi kamu tahu dia bentuk apa tu, dia boleh dia melibatkan sudut apa, tak ada masalah. Okey, kita terus lagi. Okey, jadi tadi kita dah tahu sudut-sudut ni. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang kedua. Okey, sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, so sudut dongak dan sudut tunduk ini adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Okey, jadi kalau kamu ada naik kereta kan, tiba-tiba nampak dekat jalan kan, ada orang macam ni ukur-ukur guna kamera ni, dia sebenarnya ukur tanah. Jadi juru ukur tanah ni dia gunakan sudut untuk tentukan jarak. Okey. Jadi antara dua sudut yang kamu kena belajar tu ialah sudut dongak dan juga sudut tunduk. Okey. Senang juga sebenarnya dua ni Okey, kita pergi yang pertama dahulu iaitu sudut dongak. Okey, sudut dongak ini dibentuk apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi.
Jadi sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey, sudut dongak ni bila kamu tengok atas. Okey, kamu lihat ke atas. Okey. Okey, jadi pada mata ni, okey budak ni kan, pada mata dia tu kamu buat garisan. Garisan ni kita panggil garis mengufuk. Okey, kemudian dia tengok apa? Okey, jadi Jeffrey ni dia tengok burung. Okey, jadi buat lagi satu garisan ke atas macam ni. Okey, buat garisan ke atas ni. Jadi sudut antara garis mengufuk dengan yang apa dia lihat tadi tu, itulah yang membentuk sudut dongak. Okey, sudut dongak tu dia mesti bermula dari garis mengufuk tu kepada apa yang dilihat. Okey, ini ialah sudut dongak tengok atas. Okey, kita pergi yang kedua, namanya sudut tunduk. Sudut tunduk ni pula terbaliklah. Okey, apabila seorang melihat objek pada aras yang lebih rendah. Okey, maksudnya dia tunduk bawah sudut antara arah penglihatan dengan garis mengufuk disebut sudut tunduk. Ini bila dia tengok bawah. Okey, kalau tadi tengok atas ialah sudut dongak, tengok bawah ialah sudut tunduk. Okey, jadi yang penting sekarang mata dia dekat mana? Okey, mata dia tu pada garis mata dia tu, okey, kita buat satu garisan, aras mata dia buat satu garisan, kita namakan dia garis mengufuk. Ni garis mengufuk. Kemudian dia tengok apa? Okey, dia tengok antara Kim dengan kucing. So dari Kim pergi tengok kucing. Okey, jadi Kim tengok kucing. Macam tu kan? Okey, jadi sudut antara garis mengufuk dengan yang dia tengok tadi, kita namakan dia sudut tunduk. Okey, sudut tunduk ni Okey, senang kan? Sudut tunduk tengok bawah. Sudut dongak tengok atas. Okey, kat mana garis mengufuk ni cikgu? Garis mengufuk ialah pada aras mata. Mata dia dekat mana? Itu. Itulah garis mengufuk. Okey, mungkin belum faham lagi. Kita tengok kepada soalan. Okey, jadi kita lihat. Okey, soalan ni Okey, raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Okey, tanah mengufuk. Lukis dan label sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Okey, sudut B mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Okey, tengok ada dua ni, Devi kat bawah, Umi dekat atas. Okey, kita nak jawab soalan A dulu. Kita gunakan lukisan yang sama. Okey, tengok soalan dia yang dari siapa tu yang kita kena lukis garis mengufuk dia. Okey, sekarang dia kata dari Dewi. So, mata Dewi kat mana? Mata dia kat sini. Cikgu punya garisan ni tak berapa cantik lah sekejap Ada tak garisan putus-putus? Oh, ada. Okey. So, ni. Mata Dewi. Okey. So, seterusnya dia kata apa? Okey, Dewi tu tengok Umi. Dewi tengok Umi. So, kita pun lukislah kepada Garis atas. Dewi tengok Umi. Sekejap. Okey, Dewi tengok Umi. Ya, naik atas. Okey, jadi cikgu cakap antara garis mengufuk dengan apa yang dia lihat tu, itulah dia sudut dongak. Dia suruh label sebagai A. Senang kan? Senang aja ni. Okey, kemudian sudut B yang mewakili sudut tunduk Dewi dari Umi. Okey, so dari Umi, dekat Umi lah kita nak lukis garis putus-putus tadi. Okey, so dekat Umi, mata Umi kat mana? Situ mata Umi. Bawah sikit ni. Okey, tu mata Umi Kemudian dia nak tengok siapa? Dia tengok Dewi. Okey, dia tengok Dewi. Bawah. Ya, Bawah. dia betul dia ke bawah.
Macam ni. Okey. Okey, jadi sudut B-nya di mana? Sudut B-nya di sini. Sebab dia mesti dari garis mengufuk ke mana yang dilihat itu. Okey, senang kan? Okay, ni tadi garis mengufuk tau. Ni garis mengufuk ni yang apa ni? Yang putus-putus ni. Okey, senang Okey, kita lihat soalan lain pula. Okey, seterusnya. Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan seketul batu. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan. Kita lihat dulu yang pertama. Sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Okey, so keyword dia kat sini dari Jasni. So dekat Jasni lah kita nak lukis garis mengufuk. Okey. Garis mengufuk. Okey. So dekat mata Jasni ni garis mengufuk. Okey. Lepas tu dia tengok kapal terbang. Okey, dia tengok kapal Kat terbang. atas. Ya, pandai. Dia tengok ke atas dah. Sini situ. Okey. Lepas tu dia suruh kita tulis sebagai A. Inilah A dia. Okey, sudut dongak kan. Dia tengok atas kan. Okey, kemudian sudut B mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. Okey, so dari Jasni, kat sini cikgu dah lukis dah garis mengufuk dia. Okey, so dia nak tengok apa? Garis bawah. Dia tengok Kat batu. Dia tengok batu kan, tengok batu. Batu. Okey. Dia sebagai B. So ini ialah B. Senang aja kan garis sudut tunduk dengan sudut dongak ni. Okey, tadi cikgu kata sudut tunduk tu dia tengok bawah kan? Ni tengok bawah lah. Kat sudut dongak tengok atas lah, tengok atas lah. Okey. Okey, seterusnya soalan lagi. Soalan ni Cikgu. nampak. Yes? Tamak okey dah. Dia tak suruh. Yang ni dia suruh label je. Dia suruh Garis saja. lukis. Garis saja. Lukis dan label je. Lepas ni ada kira. Soalan seterusnya ni. Okey tu. Okey. Kita tengok ni. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan Kamal. Okey, ada Kamal, ada Cindy, ada Adila, ada David. Okey, apa dia bagi di dua buah pangsa puri. Sudut dongak Cindy dari David ialah 15. Okey, so apa-apa maklumat yang dalam soalan ni beri, kita buat dulu. Okey, dia kata sudut dongak Cindy dari David. Okey, David. Mana David? Ni mata David. Okey, so kita tengok. Ni mata David. Dia kata tadi apa? Sudut dongak Cindy dari David ialah 15. Okey, so dekat sini kita dah tahu 15 darjah. Sini. Okey, 15 darjah. Okey. Kemudian apa lagi dia tanya? Okey, kemudian dia kata sudut dongak Adila dari Cindy. Okey, kita lukis. Kita lukis lagi Cindy. Okey, dekat Cindy ni. Okey, sekejap. Okey. Dia kata apa tadi? Sudut dongak Adila dari Cindy. Okey, maksudnya ni nampak tak? Ini besar kan? Kita ambil yang kecil ni je. Kecil dekat atas ni. Okey, nilai dia ialah 18 darjah. Okey. Kemudian apa lagi maklumat dia bagi? Dan sudut tunduk Adila dari Kamal. Okey, kita lukis dekat Kamal. Kita tulis dekat Kamal. Okey, ialah 40 ke arah Adila. Ke bawah ni. Dia ialah 40. Okey, bila dapat soalan, kamu tulis dulu apa maklumat yang soalan tu bagi. Okey, kemudian baru kita tengok soalan dia nak apa. Okey, cari nilai X dan Y. X dan Y. Okey, so kamu lihat kat sini. Okey, garis mengufuk ini kita boleh consider dia sebagai garis selari. Okey, so kita lihat ni. Okey, pada Cindy ni kita dah dapat 18 kan? Okey, yang bawah ni macam mana kita nak dapatkan nilai dia? Okey, jadi mengaplikasikan tadi pengetahuan yang kamu dah tahu tadi. Okey, sebenarnya kita nampak ni bentuk dia bentuk Z. Can you see that?
Okey. Jadi secara tak langsung kita tahu yang bawah ni pun 15 darjah. Okey ni. Kan? Dia sama dengan ni. Okey. Jadi apa tu, berapakah nilai X? So X dia kamu kena tambahkan 18 darjah tambah 15 darjah. Okey. 18 tambah 15. Siapa boleh tolong cikgu kira? 18 tambah 15. Sekejap kenapa ni? Hilang pula ni. Sekejap. Sekejap. Cukup 33. Betul 33. Yes. Okey, jawapan dia 33 darjah. Okey. So sekarang kita nak cari Y pula. Okey. So sebenarnya dekat mata Adila ni pun ada juga garis mengufuk. Okey. So dekat sini kamu boleh nampak dah. Dah nampak dah sebenarnya huruf apa yang boleh terbentuk kat sini kan? Nampak macam huruf Z. Kan? So, bila dia huruf Z ni, dia ialah sudut apa? Kalau huruf Z, sudut apa? Sudut selang-seli kan? Sudut selang-seli kita tahu nilainya sama. So, dekat sini. Dekat Y yang bahagian atas ni, kita dah tahu dia 40 darjah. So, bahagian Y yang dekat bawah ni. Okey. Jangan risau. Kamu pun boleh nampak sebenarnya. Ada satu lagi huruf Z dekat sini. Ni. Kan? So kita tahu sudut dekat sini. So dekat sini pun okey, dekat bahagian Y yang dekat bawah ni kita nampak dia 18 darjah. Okey. So Y ialah ni. So nak cari ni, Y ni ialah 40 tambah 18 darjah. 18 darjah. 40 tambah 18 berapa? 40 tambah 58. Pandai, 58 darjah. Senang je. Yang penting kamu tahu Yang penting kamu nampak. Okey. Okey. Soalan yang last ni. Okey. Tapi dah terlebih masa, tak apa. Kita buat cepat-cepat Okey, so ini slide yang last sekali Dalam rajah di sebelah PQR. PQR dan QTU ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini? Okey, tengok. Okey, cikgu terus ni bagi clue dia lah kamu nampak kat sini. Okey, dia huruf F. Okey. So, bila dia huruf F kan, dia punya nilai dia sama kan? 88. Keseluruhan ni pun 88. Kan? Okey. So, kita dah ada 25 dekat sini. So kita boleh cari sudut dekat sini. Okey, kita nak cari sudut sini dulu supaya kita boleh dapat sudut dekat kita boleh dapat sudut kat sini. Sekejap cikgu warnakan. Ni, kamu nampak ni juga, ni ialah sudut pedalaman. So kalau kita dapat nilai kat sini, kita dapatlah nilai sini kan. Okey. So kamu kena tengok apa je yang boleh membentuk huruf-huruf tu. Dia mesti ada nilai dia. So cikgu katalah cikgu namakan dia ni A. Okey, cuba cari sudut A berapa. Sudut A ialah 88 darjah tolak 25 darjah. Kamu akan dapat kat sini. Okey, 88 tolak 25 berapa? 63. Okey, so 63. Sini. Ya, pandai Kaisyo. Okey, ni 63. Okey. Takut kamu keliru. Okay. So ini ialah 63. Yes. Okay, 63 kita dah tahu ni. Okay, kemudian ini kita tahu sudut pedalaman. Sudut pedalaman tu nilainya ialah 180. So X tambah 63 ialah 180. Jadi X ialah 180. Lupa berapa ni. Tolak 63 darjah. Okay, siapa boleh tolong cikgu? Suruh Abah please. Okay. 180 tolak 63. 117. Pandai. 117. Okay, so kita dah dapat X ialah 117.
Okey, jadi seterusnya tadi kita dah dapat dah X tu ialah 117. Okey, sekarang kita nak cari Y pula. Okey, jadi cuba kamu lihat lagi apa lagi bentuk yang dapat dibuat ni. Okey, sekejap Cikgu tunjukkan kamu. Okey, cuba tengok ni. Ini. Bentuk F kan? Okey, kalau bentuk F tu cikgu cakap F ialah sudut sepadan kan? Cikgu tulis sikit. Bentuk F ni yang dalam ni kan dia sudut sepadan. Okey, jadi kalau dekat sini 88, so ini pun 88. Okey, belum habis lagi. Okey, sekarang dah tahu sini 88, sini garis lurus. Kita dah tahu juga dekat sini mesti sebelah ini. Macam mana nak dapat sudut ni? Katalah ini ialah sudut B. Okey, so kita tahu garis lurus ialah 180. Cikgu tulis sikit. So, kita nak cari B. 180 tolak 88. Tekan kalkulator. 180 tolak 88. Okey, 92. So, B ni kita tahu dia 92 darjah. Okey, belum sampai lagi dekat Y ni. Okey, tak apa. Kita cari dulu apa yang boleh kan. So, seterusnya kamu nampak tak? Ini sudut apa ini? Kalau huruf U ialah sudut pedalaman. Okey, so cikgu ingatkan balik C ke U ke lebih kurang lah. Ini sudut pedalaman. Kenapa sepadan cikgu tak ada N ni? Kalau sudut pedalaman, hasil tambahnya ialah 180. So, kita dah tahu kat sini 92. Kita boleh tahulah Y ni berapa. So, Y tambah 92 sama dengan 180. Y sama dengan 180 tolak 92. Dapat baliklah jawapannya. Dapat balik jawapan dia 88 kan? Tadi kan kita baru tolak tadi. So, Y ialah 88 darjah. Inilah jawapan sebenarnya. Belum habis lagi. Okay, soalan kedua. Andaikan bahawa VW. Cikgu rasa nak buat dengan tanda ni. VW, dia kata VW ialah garis mengufuk. Cari sudut dongak V daripada T. Kalau ni garis mengufuk, ni pun garis mengufuk jugalah. Okey, so V dari T. Okey, so inilah sudut dia. Betul? V. Alamak. Sekejap. Belum tukar. Ni lah juga sudut dia. V dari T. So, untuk soalan B, dia tanya sudut dongak. So, sudut dongaknya ialah 88 juga. Sebab dia merujuk pada benda yang sama ni. So, jawapannya 88 darjah. Okey. So, seterusnya, ini kerja sekolah kamulah. So, dalam buku nilam, B, praktis 8.3, muka surat 53 dan 54. Lepas tu 8.3B, muka surat 54. Okey, so itu saja daripada cikgu. Selamat menjawab. Okey, jumpa lagi minggu depan. Okey, itu saja. Assalamualaikum.
Okey, seterusnya ni kita nak cari pula macam mana kaitan dia dengan ni. Okey ni Okey, Y. so yes, Y. Apa dia sudut yang boleh dibentuk ni? Okey. So apa sudut yang kamu boleh nampak ni? Okey, kita nampak sudut pedalaman juga Kamu nampak tak sudut pedalaman? Ni. Kan? Tu dia. Sudut pedalaman juga. Okey, so X tadi kita dah tahu. Sekejap So X tadi kita dah dapat 117. Okey, macam mana nak cari Y? Okey, siapa boleh bagi cikgu idea macam mana nak cari Y? Okey? Macam mana nak cari Y? Cikgu nak bagi kamu peluang untuk kamu berfikir. Cikgu 63. 63 juga. Macam mana kamu dapat 63? Ya. Macam mana boleh dapat 63 tu? Okey. 180 tolak tolak 117. Betul? Betul? Betul lah tu. Okey. Sama dengan 63. Betul ni 107. Kita tahu ni kan. Ni nampak ni. So 117 tambah Y ialah 180. Y ialah 180 tolak 117. Kamu akan dapat jawapan dia 63. Pandailah kamu ni. Okey. So ada apa-apa lagi nak tanya? Dah habis dah slide cikgu ni. Okey, nanti cikgu akan bagi kamu kerja sekolah. Okey, tapi sekiranya hari ini kita dah cover. Okey, ada 3 sudut kat sini. Sepadan, selang-seli, pedalaman dan juga sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, jadi cikgu rasa kamu boleh jawab tadi kan? Cikgu rasa kamu semua faham lah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey, jadi kalau tak ada, okey, itu sahaja kelas kita hari ini. Kalau nanti cikgu akan bagi kerja sekolah, cikgu bagi kat Telegram Okey, kalau tak ada apa-apa itu sahaja. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Indonesia. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Bye Kishori. Cikgu. Yes, nak tanya cikgu ke? Ya cikgu, saya tertanya soalan cikgu. Cikgu, itu ini nombor 2. Cikgu bagi semalam semalam Okey, kenapa? Cikgu bagi kerja itu 8/2. Muka surat berapa? 8/2. Muka surat 53. Sekejap cikgu tengok. Muka surat 53. Okey, cikgu tengok. Okey, lepas tu? Soalan 2 cikgu. Sekejap. Cikgu salah tengok buku. Muka surat 52. Okey. 53. Okey, 53. Soalan yang mana? Nombor 2 cikgu. Nombor 2 dalam raja di bawah. JOL, MON dan ROS. Tu ke? Ya. Garis lurus. Okey, cari nilai X. Okey, jadi dekat sini 4X, 2X. Okey. Jadi, cikgu lukis Cikgu lukis. Okey. So, sekejap. Okey, kamu nampak dia macam ni. Macam ni. Kan? Okey, ni 2X. Ni 4X, ni pun 4X kan. Ini dua ini ialah sudut bertentangan bucu. Jadi kamu pun boleh kata kat sini ialah 2X. Okey, jadi kamu tahu ini garis lurus. Garis lurus semuanya ialah 180. Jadi kamu boleh tambah 4 tambah 2 tambah 4 ialah 10X. 10X tu ialah 180. So X ialah 180 per 10. Kamu akan dapat X ialah 18. Boleh? Faham tak? Faham cikgu. Dia cikgu ulang lagi sekali. Ini dia garis lurus. Okey, kemudian yang ini dengan yang ini dia bertentangan bucu. Okey, bila bertentangan bucu, nilai ini dengan nilai ini sama.
So kamu boleh letak dekat sini 2x. Okey, jadi kamu tahu ini keseluruhannya ni bila kita tambah dia ialah 180. Jadi 4 tambah 2 tambah 4 10x ialah 180. So kamu boleh selesaikan dapat 18. Okey, itu je ke? Ada lagi ke? Tak cukup. Itu saja Okey. Ya. Macam mana nak sebut nama kamu Kishori? Ya cukup. Oh, okey Tak okey. cukup tinggi tak ada. Kishore. Oh, Kishore. Oh, okey. R.E. RE tu tak payah sebut. Kishore je Ha. Oh, okey. Okey, ada apa lagi Kishore? Tak cukup. Terima kasih. Okey, sama-sama. Bye-bye. Bye cukup. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye.